Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang kita nak pelajari hari ini? Okey, kita sebenarnya masih lagi dalam tajuk pemakanan sihat. Jadi hari ini kita nak tengok tentang makanan seimbang. Jadi di dalam tajuk ini, okey, objektif yang kita nak capai ialah menyatakan maksud sajian seimbang. Yang kedua, memberi contoh beberapa sajian seimbang. Dan yang ketiga, menyatakan dua kepentingan sajian seimbang kepada kita. Baik, jadi kita pergi pada objektif kita yang pertama. Apakah maksud sajian seimbang? Sajian seimbang merupakan sajian yang mengandungi kesemua kumpulan dari aras makanan dalam jumlah yang betul. Dan kalau kita ingat dalam dalam piramid makanan kita ada 4 aras. Ingat lagi tak? Okey. Jadi aras yang paling bawah sekali adalah merupakan kumpulan karbohidrat. Okey, yang terdiri daripada bijirin seperti nasi, kekacang, oat dan sebagainya. Yang kedua ialah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan, kumpulan vitamin. Dan kumpulan yang ketiga atas sikit iaitu kumpulan protein, ayam, ikan, telur, susu, daging dan sebagainya. Dan yang paling atas sekali adalah kumpulan minyak, garam dan gula yang sepatutnya kita ambil dalam kuantiti yang sedikit. Jadi maksud sajian seimbang, dia memiliki kesemua kumpulan dari aras makanan tersebut, okey, dalam jumlah yang betul. Maksudnya dalam makanan kita tu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya dan adalah sedikit lemak ataupun dan juga garam ataupun dan juga gula. Okey. Jadi itu maksud sajian seimbang. Okey. Jadi kita tengok apa contoh sajian seimbang. Kat sini okey, ada gambar pinggan. Dalam pinggan ni ada makanan. Dan makanan tu kalau kita lihat dia terbagi kepada 3 yang utama lah. Okey, kita tengok pinggan yang pertama ni. Okey, kat sini okey, dia ada kumpulan karbohidrat tu, nasi. Okey, kemudian kita ada sayur-sayuran yang jumlahnya hampir separuh daripada pinggan tu. Manakala yang di atas kali ni kita nampak ni, ini adalah kumpulan protein. Mungkin daripada daging, ayam ataupun isi ikan. Okey. Yang kedua pun sama juga. Dia ada 3. Jadi sebelum tu kat mana gula ataupun garam ataupun lemak? Okey. Gula ataupun garam ataupun lemak tu dia terdapat mungkin pada sayur-sayuran ni. Okey, campuran bila kita masak kan kita letak garam, kadang kita letak gula sikit. Sama juga lah pada lauk ni. Okey. Yang ini kita panggil lauk lah, yang sebenarnya dia adalah protein. Okey. Sama juga dalam kumpulan ni, kat mana garam dia mungkin pada yang ini, udang ni. Ini protein kita kat sini. Kemudian yang tengah-tengah ni nampak tak? Ini sayur-sayuran kita. Ada lobak dan juga timun. Dan bawah ni nasi, dia merupakan karbohidrat. Jadi kumpulan makanan tu dalam ni kesemuanya ada sebenarnya. Cuma kalau garam tu memang sepatutnya sedikit lah. Tak adalah kita nampak ada satu sudu garam kat sini. Tak adalah. Ataupun selonggok apa tu, gula kat sini. Tak. Sebab jumlah tu kita kena ambil sikit dan kita tak nampak pun dalam ni. Tapi yang kita nampak yang 3 utama ni kan. Okey. Sama juga dengan ni, yang biasanya kita ambil waktu makan tengah hari ataupun makan malam. Ada sayur, ada nasi, ada ikan. Okey. Tadi udang. Okey, sebagai protein dia. Yang sini pula ayam. Okey. Tapi dalam gambar ni proteinnya datangnya daripada ni ikan ni. Okey. Okey. Begitu juga dengan yang ini. Okey. Kat mana dia punya protein dia? Ni isi ataupun filet ikan ni. Mungkin ikan bakar lah, ikan panggang. Okey. Kemudian kita ada nasi. Okey, sebagai kita punya karbohidrat. Sebab kita di Malaysia ni makanan asasi kita adalah nasi. Tapi kalau kat tempat lain mungkin dia banyak kepada biji-bijirin dan sebagainya. Okey. Kemudian sayur. Ni kita ada bendir dan juga ni apa ni? Macam buah macam tomato tu kan, yang kecil tu kan. Okey, jadi ini kita punya vitamin lah yang 2 ni. Okey.
Begitu juga yang mungkin yang terakhir lah, contohnya cikgu bagi. Okey, kita ada sayur brokoli, ada lobak sikit sebagai vitamin kita, ada nasi dan juga ada ayam. Okey, ini isi daging ayam di bahagian dada. Sebenarnya ini yang bagusnya kalau kita suka makan ayam kan. Okey, tapi bahagian dada ni kita tak berapa minat sangat. Tapi sebenarnya bahagian dada ni lah yang lebih bagus kalau dibandingkan dengan bahagian ayam yang lain, sebab bahagian dada ni dia tak berlemak. Okey, ni adalah contoh-contoh sajian seimbang yang biasanya kita ambil pada waktu tengah hari ataupun waktu malam. Cuma kebiasaannya kita akan lebihkan nasi. Kita punya sayur tu, kalau kamu ni kanak-kanak kadang kurang gemar makan sayur ambil sikit aja ataupun mungkin tak ambil lah. Jadi bila dah buat macam tu, maksudnya itu bukanlah makanan seimbang lagi. Dia dah tak seimbang sebab vitamin dah tak ada kat situ. Kadang-kadang kita lebih gemar makan lauk. Kita dah ambil ayam, letak lagi telur kat sini. Jadi kita punya vitamin tak ada. Lebih pula protein kat situ. Jadi sebenarnya itu tak seimbang. Begitu juga dengan menu yang ini. Kita ada sayur, okey. Kemudian kita ada nasi. Okey, kat sini pun kita ada sayur lagi sikit. Sayur lebih tak apa, okey. Tapi yang nasi jangan lebih sangat, ataupun yang macam daging ni, ayam ni jangan berlebihan sebab akan menyebabkan pertambahan berat badan, sebab di situ dia ada lemak. Macam sayur ni dia banyak vitamin je, kita lebihkan makan pun tak apa. Sebab tu kita disaran mengambil dalam jumlah suku-suku separuh. Apa dia maksud suku-suku separuh? Kalau pinggan kita tu kita bagikan pada 4. Okey, 1/4 ni karbohidrat, nasi dan sebagainya. Lagi suku lagi protein. Separuh tu maksudnya 2/4 daripada saiz pinggan kita tu, itu sayur, sama ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, jadi inilah maksudnya sajian seimbang. Jadi adakah sajian seimbang ni perlu yang mahal? Okey, sebenarnya tidak pun. Okey, kadang-kadang kita ambil simple aja. Katalah kat rumah kita tu kita terlupa beli lauk dan sebagainya kan. Yang ada cuma nasi. Lepas tu kita ambil lah. Okey, kalau sayur tak ada, kita potonglah timun ataupun potong tomato. Tak masak pun tak apa. Makan mentah-mentah pun tak apa. Lepas tu nak jadikan lauk kita apa satu kat sini. Terlupa nak beli lauk kan. Kita apa? Rebus telur sebiji, kita bagi 2. Itu dah ada dah protein kita kat situ. Ataupun kita goreng tempe kan. Ataupun sebab tempe ni daripada kacang soya, dia kaya dengan protein. Ataupun kita makan tauhu. Tak ada ikan, tak ada daging, tak ada ayam, tapi kita ada tauhu, kita ada tempe, kita ada telur. Itu pun dah cukup bagi kita punya protein. Tak sebenarnya makanan seimbang ni adalah makanan yang mahal-mahal. Tak. Kamu paksa mak kamu bersediakan sotong lah, apa lagi, ketam lah, ataupun udang yang besar-besar. Itu sebenarnya tak perlu pun kan. Yang pentingnya kita tahu makanan ni dia ada protein, makanan ni dia ada vitamin, makanan ni kita punya karbohidrat. Jadi ini dah, kalau cikgu boleh ulang balik, ini adalah contoh-contoh makanan seimbang kita. Okey. Macam nasi ayam tu pun sebenarnya dia boleh katakan seimbang sebab dia ada sayur salad dia, ada tomato dia, lepas tu ada ayam dia. Macam nasi ayam penyet pun sama kan. Cuma yang tak bolehnya kita ambil ayam lebih, sayurnya sikit aja. Dia jadi tak seimbang lah. Maksud seimbang tu maksudnya cukup semua kan. Maksudnya gitu. Baik, cikgu harap kamu dah dapat kenal pasti apakah contoh-contoh makanan seimbang dan kamu boleh nilai sendiri yang kamu ambil selama ni, adakah ia makanan seimbang. Baik, jadi kepentingan sajian seimbang. Okey, apa kepentingan sajian seimbang? Supaya tubuh kita mendapat semua vitamin dan zat galian yang mencukupi. Maksudnya kumpulan makanan dari 4 aras tu kita dah dapat. Dan sebenarnya kalau kita ambil makanan yang seimbang, kita tak payah pun makan suplemen, pil-pil suplemen tu, sebab di makanan kita dah ada cukup vitamin dan cukup protein dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ia akan membantu
dalam perkembangan mental dan fizikal yang sihat. Mental tu apa? Mental tu lebih kepada kita punya fikiran kita. Okey, kalau macam telur, ikan, sebenarnya dia baik untuk otak kita. Sebab otak kan untuk kita berfikir. Okey, untuk menguatkan mental kita, kita kena makan makanan yang kaya dengan protein dan juga omega macam ikan dan juga telur. Okey, makanan-makanan yang sihat macam ni lah. Dan fizikal yang sihat, fizikal maknanya tubuh badan kita lah. Contohnya kalau kita nak membesar dengan baik pun kita kena banyak makan protein seperti susu dan sebagainya. Jadi dengan makanan seimbang ni kita akan membantu dalam perkembangan mental dan fizikal kita supaya jadi lebih sihat. Okay. Yang seterusnya boleh mengawal berat badan agar tidak berlebihan ataupun kekurangan berat badan. Okay, kita tahu makanan yang banyak lemak akan menyebabkan berat badan kita bertambah dengan cepat. Okay. Tapi kalau kita tak cukup pula zat-zat yang diperlukan, kita pula akan mengalami kekurangan berat badan ataupun terbantut. Okay, contohnya protein kurang. Jadi kita sukar untuk menjalani pembesaran. Badan kita susah untuk jadi tinggi. Macam tu juga kalau kita tak rajin minum susu, tulang kita akan jadi lebih lemah, dia tak berapa kuat dan sebagainya. Okay. Jadi dengan mengawal ataupun mengambil makanan yang seimbang ini, dia boleh mengawal berat badan kita supaya tidaklah terlalu berlebihan ataupun tidaklah terlalu kurang. Okay. Dan yang seterusnya membantu menghindari penyakit. Dan kalau kita ingat, salah satu fungsi vitamin adalah menguatkan pertahanan badan kan. Okay. Supaya kita tidak mudah mendapat demam dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ambil makanan seimbang, dalam makanan kita tak ada sayur, jadi menyebabkan pertahanan badan kita akan jadi lebih lemah. Okay. Jadi apa tugasan kita? Biasa cikgu suruh awak jawab kuis, tapi kali ni lain sikit dan ia lebih mudah sebenarnya. Okay, apa dia tugasan awak? Tugasan awak ialah cikgu nak awak hantarkan 2 gambar sajian seimbang yang kamu ambil semasa makan tengah hari dan makan malam. Jadi kamu diberi masa 4 hari untuk hantarkan gambar pada cikgu. Apa yang kamu makan waktu tengah hari dan makan waktu malam. Bukan setiap hari. Maksudnya pilih salah satu menu yang kamu ambil waktu tengah hari, sama ada hari ni, esok ataupun lusa. Dan juga satu menu yang kamu ambil semasa makan malam, sama ada malam ni, malam esok atau malam lusa. Hantarkan pada cikgu bila dah ada dua gambar. 2 gambar je cikgu nak. Satu gambar masa makan tengah hari, satu gambar masa makan malam. Bukan masa gambar awak tengah makan, gambar makanan awak tu, apa yang awak ambil. Macam tadi kan, kita ambil gambar pinggan tu, kita nampak dari atas apa yang kita makan. Itu. Tapi jangan sampai suruh mak kamu sediakan makanan yang pelik-pelik pula, yang suruh belikan salmon lah, suruh beli ketam, suruh beli sotong dan sebagainya. Bukan, tak payah macam tu. Jadi janji makanan tu dia seimbang. Ada ikan goreng, ada nasi sikit, ada sayur sikit, cukup. Kalau nak ringkas lagi macam cikgu cakap tadi lah, ada telur goreng, ada nasi, lepas tu ada sayur sikit. Kalau tak dimasak pun tak apa, sayur mentah pun tak apa. Janji makanan tu makanan seimbang. Macam mana contoh yang cikgu berikan tadi. Cikgu harap kamu jelas, boleh hantar. Jadi kalau awak hantar gambar yang makanan yang banyak lauk, banyak ayamnya banyak, sayur tak ada, markah dia jadi kurang lah nanti kan. Jadi tak apa, hantar makanan yang tak perlu makanan mahal-mahal, tak perlu makanan yang hebat-hebat. Yang penting dia ada makanan yang seimbang. Okey, jadi cikgu rasa setakat tu saja. Okey, semoga dapatlah kamu menghantar tugasannya yang mudah sangat. Sebab bukan awak pun yang kena sediakan makanan tu, mak kamu kan. Jadi sekian sajalah untuk kita punya pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan
ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.